Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, Alhamdulillah, sesi tanya jawab Sabtu 1 Rabiul Tsani 1443 bersama dengan 6 hari bulan 11 2021. Soalan yang pertama, macam mana kalau kita terlewat solat witir? Masa salam untuk witir itu azan. Bolehkah kita teruskan solat ataupun kena berhenti? Sebab bila ada azan jadi siang. Solat witir ni dipanggil solat malam. Menarik juga soalan ni kan? Jawab dianya macam ni. Saya bagi tip. Kalau kita terlewat bangun, tuan atau puan tengok jam, tengok takwim. Contohnya hari ni masuk waktu fajar pukul 5.48 untuk hari ni. Hari lain ikut dia punya masa lah. Kita pun tengok, sudah 5.45, mana ada 3 minit je lagi. Maka pada saat itu tuan atau puan cepat solat. Niat saja aku solat witir 3 rakaat terus. Niat solat witir berapa? 3 rakaat terus. Kita pun solat. Allahu Akbar. Rakaat pertama selamat. Rakaat yang kedua selamat. Masuk rakaat yang ketiga orang azan. Teruskan. Sebab mengikut dalam kaedah, siapa dia sempat 1 rakaat, maka sempatlah. Macam orang ni tertidur contohnya. Dia sedar pukul 4 suku. Asar pukul 4.20. Dia pergi ambil wuduk siap-siap, dia pun solat zuhur. Bila dia tengah solat zuhur, orang azan asar, dia sempat ada 2 rakaat, maka cukup dia jadi apa ni? Jadi solat zuhur lagi. Jadi kita pun sama juga dengan isu ni. Tapi kalau orang dah azan, dah baru kita nak mula, tak boleh lah. Habis dah, time waktu dia sudah tamat. Kena jelas lah itu. Jadi kita ni kena pandai lah. Tengok waktu. Kalau kita bangun awal tak ada masalah lah. Ini kita bangun dah masa dah lewat kan. Tengok 3 minit lagi, cepat. Allahu Akbar. Tengah duk solat, orang azan, sudah kan. Nak mula tak boleh dah. Sebab dah tak ada habis dia punya tempoh dia. Ini tip yang paling mudah sekali lah. Sama juga tuan-tuan pergi solat zuhur. Di antara sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Hadis Ummu Habibah. Hadis Ummu Habibah yang kata 12 rakaat tu. Maka kalau kita buat 2 rakaat, nak masuk yang rakaat yang kedua, yang ketiga, orang qamat, tak boleh solat dah. Habis awak tolak terus 4 rakaat. Jangan mula. Teruskan kita cepat. Kita duduk rakaat yang ketiga je tu orang qamat. Sudahlah. 4. Kalau baru nak mula, tak boleh. Itu kaedah dia. Menarik jugalah soalan ni, insya-Allah. Agaknya boleh faham kan? Soalan yang kedua, apakah maksud dengan Tauhid 3? Ada orang kata tak boleh belajar Tauhid 3 ni, sesat. Ada orang kata macam-macam, macam Kristian, Trinity lah, macam-macam. Kita kata sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara, kalau kita sebut dengan baik, kita belajar dengan baik, insya-Allah tak jadi masalah. Tapi kalau kita telah diset dalam kepala kita, Tauhid 3 ni sesatlah dia. Sebab minda dia sesat. Alhamdulillah, saya telah melalui 2 sistem pengajian. Kita belajar di Malaysia, dipanggil sistem nak kenal Allah melalui sifat 20. Hafal daripada budak sampai hari ni pun hafal. Ingat lagi. Kemudian kita belajar pula satu lagi metod. Cara yang disebut oleh para ulama, kita nak kenal Allah, tauhid satu je. Mana kalau kata tauhid 3 tu salah, tauhid satu. Cuma cara meneliti dalil-dalil untuk memahami tauhid itu ada 3 cara. Baru dia panggil tauhid
Tauhid satu. Kalau kata tiga tauhid, mana ada tiga tauhid? Nama dia pun tauhid. Cuma cara. Jadi ulama-ulama Asy'ariyah, ulama Maturidi contohnya, ulama yang masyhur tempat kita ni, kita kata kita belajar melalui sifat 20. Satu lagi aliran, dia panggil aliran cara salah ini, belajar sifat mengenali Allah melalui tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' was sifat. Maknanya nama dan sifat. Kita kena ambil perhatian lah kalau nak belajar agak. Oh, dia kata ambil di mana pembahagian ni? Tak ada pun orang dulu bagi. Kalau kita tanya soalan tu sama juga dengan soalan sana. Yang kita belajar, kita hafal sifat 20 ni ambil di mana? Adakah pernah Nabi bagi 20 sifat? Abu Bakar bagi? Tak ada. Habis yang ni pun kita kata tak ada. Tapi kita tengok kepada dalil masing-masing. Kita mula dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam ini. Itu dia panggil tauhid rububiyah. Oh, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, itu dia panggil asma wa sifat. Iyyaka na'budu, hanya mu aku sembah, itu dia panggil tauhid uluhiyah. Ini semua ni mereka bukan reka cipta sendiri. Dia ambil daripada istimbat Al-Quran. Maka kita dikata kita nak faham ini, kita belajar ini rububiyah, mana kita faham Allah Ta'ala Tuhan kepada pemilik alam. Bila kita nak beribadah, Allah Ta'ala saja al-uluhiyah, ketuhanan Allah, berhak dipuja, dipuji, disembah. Nak kenal Allah Ta'ala, kita tak boleh kenal gini, kita kena kenal Allah melalui nama-nama dia, melalui sifat-sifat dia. Maka dia kata 3 cara pendekatan. Itu satu metod. Jadi tuan-tuan, kalau kita belajar dua-dua, kita pun boleh buat perbandingan. Yang ni cara ni. Yang sifat 20 cara ni. Mana lebih senang? Mana lebih mudah kita faham? Yang ni berdasar dia, dalil dia gini-gini. Sifat 20, dalil dia macam-macam ni. Mana lebih mudah? Sebab itulah bagian saya bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah Taala bagi peluang anak-anak belajar semua. Kita belajar aliran ni, kemudian kita tengok yang mana lebih senang, lebih mudah, lebih dekat kepada dalil untuk menyampaikan, memperkenalkan, mengenali Allah kepada masyarakat. Mana lebih senang? Alhamdulillah. Saya ajar dua-dua, kita tanya orang tua, yang mana lebih mudah? Oh ya, dia kata ini lebih mudah. Sebab kita tak ada pergi sana pergi sini, nak kenal Allah, Allahu Ahad. Allah Ta'ala Rabbil Alamin, rububiyah. Sebenarnya daripada budak lagi kita dengar khatib dah sebut fi rububiyatihi wa uluhiyatihi. Saya sampai hari ni saya terngiang-ngiang lagi. Khatib yang awal yang kita pergi solat Jumaat di Masjid Bandar dulu. Tua dah khatib tu. Apa nama dia? Fi uluhiyatihi wa rububiyatihi. Tapi bila mari kemudian ni belaga aliran, maka berlakulah tuduhan ni. Kita kata itu benarlah kata-kata para ulama, man qalla tila'hu kasurat ti'atarahu. Siapa dia tak banyak dia kaji, dia akan banyak menentang. Jadi kita kena belajar. Jadi bagiannya alhamdulillah. Oi, ada orang kata boleh bawa teroris. Mana ada teroris? Ini cara ini telah pun diajar di sekolah kita berapa lama? Sekolah menengah. Dalam buku pengajian Islam. Tak ada pula melahirkan pelajar-pelajar Malaysia ni teroris. Tak ada. Yang teroris tu, yang kata ada popok irhabi yang bom sana sini, semua aliran ada belakang benda tu. Bersikap adil lah tuan-tuan. Kalau kita nak bercakapnya kena adil dalam semua perkara. Alhamdulillah. Jadi cuba ambil belajar ini. Kemudian kita tengok nilai sendiri. Yang mana lebih senang untuk kita fahami, untuk kita mengenali Allah Azza wa Jalla. Dua-dua ada. Tuan-tuan boleh tengok YouTube ni. Kemudian buat bandingan. Kita orang awam keliru. Orang awam tak orang awam pun tuan-tuan ni orang belajar. Ada yang guru, ada yang ustaz, ada yang pegawai, ada yang orang biasa, ahli bisnes. Bukannya orang tak cerdik, tak ngaji langsung. Di situlah kita buat penilaian, kemudian kita tengok.
kita nak duduk melalui lorong mana yang lebih dekat jiwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Sama juga dengan nak pilih guru. Kalau guru asyik duduk bertempik ya, asyik duduk cerita orang ya, ataupun asyik duduk cerita mimpi tu mimpi ni je, kita ambil satu guru lagi yang ni kerja dianya qala Allah qala Rasul, qala Ibnu Katsir, qala Nawawi, qala Syafi'i, qala Ahmad. Berbeza. Tuan-tuan boleh buat penilai sendiri. Kita ada akal. Kita buat penilai. Dia panggil al-mizan. Kita buatlah timbangan di atas neraca yang adil. Barulah kita nampak. Alhamdulillah. Baik, soalan yang ketiga. Kenapa janggut dianggap sunnah, tapi jubah kita kena niat ikut Nabi baru dapat pahala? Kenapa? Senang juga soalan dia tu. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam masalah kehidupan, biasa, sebab Nabi SAW dia ada sunnah dia. Sunnah Nabi ni sunnah yang disebut sebagai tasyri'iyah, sunnah dari sudut perundangan, maka kita kena ikut. Kalau tak ikut, itu pun bagi dua pula, ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunat. Yang wajib kalau tak ikut berdosa, yang sunat kalau ikut boleh pahala, tak ikut rugi. Satu lagi dia panggil jibili, sunnah menjadi satu amalan kebiasaan orang pada masa itu. Baik, janggut, kenapa pula janggut jadi sunat? Janggut ni tuan-tuan, memang Nabi sebut khaliful musyrikin waffirul liha wa akhfus syawarib. Nabi kata, hendaklah kamu menyalahi puak-puak musyrikin, simpan janggut, anda misai. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka oleh kerana Nabi arahkan kita sehingga menjadi perbincangan para ulama, janggut ni di antara wajib ke sunat, berdosa ke makruh cukup, tinggi darjat dia. Tapi dalam bab pakaian, Nabi tak sebut ilbasus siyab, pakailah jubah, menyalahilah puak-puak siapa, tak ada. Maka oleh kerana itu, kata di para ulama usul kata annamang makana min babi adatihi, di antara benda yang menjadi adat kebiasaan, makan, minum, pakaian, maka ketika itu kita kena tengok dalil khas yang menunjukkan dia itu sunnah. Maka jangan salah, Nabi kita makan roti, saya makan nasi, adakah saya tak ikut sunnah? Nabi makan buah kurma, kita makan buah apa ni, buah longan, tak ikut sunnah. Dalam bab makan minum boleh ya kita nak makan yang halal, dan yang sunnahnya apa dia? Jangan makan banyak, makan tangan kanan, baca bismillah, jadi sunnah. Dalam bab pakaian, kata di para ulama, yubahu lil insan, harus bagi manusia nak pakai apa saja. Yang pentingnya pakaian itu patuh SOP syariat. Jangan pakai bagi laki-laki pakai sutra, tak boleh. Pakai pakaian yang pelik-pelik, gambar-gambar, tidak boleh. Bagi orang perempuan pula tak boleh pakai yang nipis, yang berhias-hias, berjangok-jangok. Laki-laki perempuan tak boleh pakaian yang tasyabuh bil kufar, pakaian khau untuk orang kafir. Kita pergi pakai, jangan. Sebab libas syuhrah, libas pakaian nak cari glamour, tak boleh. Jadi kita kata itu perbezaan di antara kenapa baik Nabi makan buah tamar, Nabi makan buah kurma, Nabi suka minum susu, Nabi minum asal, madu, Nabi SAW makan dubak. Jadi kalau kita makan, kita niat, oh Nabi suka ni, aku suka juga, insya-Allah berpahala. Nabi pakai serban, kita pulah serban. Nabi pakai jubah, kita pakai jubah. Kita niat nak ikut Rasulullah, boleh pahala. Itu perbezaan. Jelaslah kan? Insya-Allah saya jawab ringkas-ringkas. Ini soalan ni bukan ceramah. Soalan yang keempat, tertib amalan waktu malam. Banyak kali dah ni, tapi macam tak cerita ya. Kalau kita solat tahajud, adakah selepas solat tahajud terus solat witir, atau selepas solat tahajud berdoa, berzikir baru witir? Mudah ya saya jawab soalan ni. Agaknya jangan ditanya lagi lepas pada ni. Kalau tanya lagi admin kita tak masuk dah dalam soalan. Dia tertib solat malam itu witir yang terakhir, last sekali. Nabi SAW sebut ij'alu akhirah.
salatikum bil laili witra. Jadikan solat witir itu solat yang terakhir sebelum subuh. Mana kalau kita bangun awal, contohnya pukul 5. Ada masa lagi 40 minit untuk bermunajat. Selepas kita pergi tanda ambil wuduk, mula-mula lagi kita solat 2 rakaat yang ringkas je. Nak niat solat wuduk pun boleh. Kemudian kita pun solat tahajud. 2 rakaat, 4 rakaat. Berhenti sekejap bermunajat. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kepada aku iman yang mantap. Selamatkanlah aku, keluarga aku, isteriku, anak-anakku. Kalau isteri pula suamiku. Doa. Lagi 10 minit nak subuh. Kita pun salat witir. Itulah tartib dianya. Baik, kalau solat witir dulu macam mana? Boleh je. Tapi ingat, selepas dah solat witir, boleh solat lain tapi tidak ada witir yang kedua. Sebab itulah kita kata eloknya ikut tartib lah. Pakai yang terakhir sekali kita solat witir. Wallahu alam. Dia package tu. Solat package qiyamul lail ni solat, baca Quran, istighfar, doa, munajat, itu semua dalam package dia. Dalam package dia. Nak sedekah boleh? Boleh juga. Sedekah zaman sekarang ni bukan macam dulu. Nak sedekah kena pikul barang pergi rumah orang. Sekarang ni online je. Sambil-sambil duduk zikir astagfirullah. Duduk baca risalah Abu Anah bagi ni. Ada akaun sini. Bismillah. RM50. Boleh. Tapi tak ada istilah sedekah sahur pula. Sedekah subuh tidak ada. Yang adanya waktu sahur tu wabil asharihum yastaghfirun. Allah kata pada waktu sahur tu, waktu belum subuh ni waktu istighfar. Tak ada masalah, semua kebajikan kita boleh buat. Sedekah boleh, apa saja boleh. Nak share kata-kata baik pun boleh, tapi tak usah meng-share masa itulah. Kita share kita dengan Allah ya. Baik, soalan yang kelima. Apakah hukum jika sekiranya saya menghadirkan di solat berjamaah di masjid luar mukim? Contohnya di masjid tepi rumah kita ni ada masjid, ada surau. Tapi orang tak ramai. Tak ramai. Lepas solat subuh pula tak ada majlis kuliah pun tak ada. Senyap gitu ya. Habis saya bawa kereta, bawa motosikal pergi solat masjid yang jauh. Di sana orang ramai, ada majlis, ada apa. Boleh ke tak boleh? Itu soalan dia. Soalan dia ni kita kena jawab dengan cara baik. Al-Imamun Nawawi, saya suka kata-kata Imam Nawawi ni. Rahimahullah ta'ala Nawawi qala. Dengar ni kata-kata Nawawi. Falau kana bijiwari masjid qalilul jama'. Tepi rumah kita ada masjid. Tapi jemaah dia tak ramai. Tak ramai. Imam pun imam biasa-biasa je. Baca pun walaupun solat subuh wal asri alam nasyrah ya contohnya dia baca. Itu kemampuan dia ada, tak apalah, alhamdulillah lah kan. Tapi tak ramai orang. Wabil bu'di minhu masjid akthar. Di masjid yang jauh tu ramai orang sampai 300-400 orang. Kata Nawawi, fal masjidul ba'idu aula. Maka kita pergi masjid yang ramai orang, yang imam pun baca bagus, yang boleh lebih khusyuk, lebih baik. Illa fi halataini. Dengar tuan-tuan ni, saya kena baca habis kata-kata Nawawi ni. Imam Nawawi kata kecuali dua keadaan. Keadaan yang pertama, anta ta'attala jama'atul qarib. Kalau semua lari belaka, tutup surau kita. La, ya akhi. Kena sorak di situ. Afdal, kita hidupkan syiar salatul jamaah di kampung kita. Salih-salih kalau saya lari ni, naya ni, tak ada orang ni. Nanti tutup surau. Jangan lari. Surau. Afdal, daripada kita tutup surau, lebih baik kita solat di sini daripada kita pergi tempat yang afdal dengan sebab ramai. Satu kaedah. Rugilah ustaz. Rugilah kita. Tak rugi. Tuan boleh bermesyuarat dengan kawan-kawan yang nak pergi masjid ramai ni, kita gilir. Macam sekarang yang musim Covid ni kan ada penggiliran bertugas. Saya minggu ni Jumaat 1 saya pergi masjid. Ahad Senin awak pergi pula. Jangan kita hari Jumaat, setiap hari Jumaat kita pergi masjid sana sebab salat baca surah Sajadah sini
imam biasa-biasa dia baca surah Wal Asri, surah apa ni? Kita kata surah pendek lah. Baca Watin ke. Buat penggiliran sahabat-sahabat yang kita, teman-teman kita lah. Supaya masjid kita hidup, kita juga dapat menjiwai pergi di masjid yang jauh. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakuna imam al-ba'i mubtadi'an. Imam yang sana tu jenis suka buat benda bid'ah. Seperti berpegangan dengan mazhab Mu'tazilah ke, ataupun fasik. Imam tu kuat isap rokok. Nah, imam masjid kita ni walaupun kecil, warang orangnya. Maka baik ini. Itu dua syarat. Jadi ada setengah ulama mengatakan, la, semaya di masjid kampung itu lebih afdal walau apa terjadi pun, sebab ini syiar kita. Jadi saya kata eloklah kalau boleh kita buat gilir lah. Jangan sentiasa pergi sampai tak tahu apa di masjid kampung kita lah. Hidupkan di sini, sekali kalau orang panggil nak menaikkan semangat kita, kita pergi masjid yang ramai orang. Wallahu alam. Soalan yang ke-6, bagaimanakah tertib kedudukan mayat ketika solat jenazah? Banyak berlaku khilaf di kalangan imam ataupun ustaz. Ada kata letak kepala belah kanan, ada kata belah kiri imam. Yang betulnya macam mana? Sedap yang menarik ke soalan ni. Yang pertama, para jemaah sekalian, yang pertama kita kena ingat bahawa solat jenazah itu yang sunnah, yang adalah sunnah, kalau jenazah laki-laki, Nabi kita sallallahu duduk dekat dengan kepala. Contohnya kita kata ini jenazah, kepala di sini, maka imam kena duduk sini. Bagi laki-laki. Wanita imam duduk di tengah-tengah. Timbul sekarang ni kepala kanan ke kiri. Kesimpulannya dua-dua tu tidak jadi masalah. Kata di para ulama, al-amru fihi wasa'. Al-amru la haraja. Tidak ada masalah nak letak kanan ke kiri. Boleh ya dua-dua. Kepala laki-laki duduk sini, kiri perempuan duduk sini, boleh. Tapi dari sudut perbahasan ulama ada sedikit perbincangan. Perbincangannya contohnya dalam fiqh mazhab Syafi'i saya ambil. Dalam fiqh Tuhfatul Muhtaj dia kata apa? Wa yudha, diletakkan kepala mayat laki-laki itu li jihati yasaril imam. Letak belah kiri imam. Supaya apa? Supaya kebanyakan jasad dia duduk belah kanan imam. Jadi bila kita tak gini, kepala jenazah laki-laki belah kiri, imam akan solat di sini kan. Jadi sebelah kanan dia daripada bahu dia sampai kaki itu sebelah kanan imam. Dalam kita solat berjamaah ni afdal di sebelah kanan imam. Itu dia panggil taklil yang dia ambil itu. Maka afdalnya macam tu. Itu untuk siapa? Untuk ra's az-zakar, untuk orang laki-laki. Wal unsa bil aksi. Kalau orang perempuan pula elok letak kepala belah kanan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kita kata saya duduk cari sebab kenapa wanita belah kanan, kenapa laki-laki belah kiri. Sedap juga kita cari. Tengok-tengok, rupanya dia kata oleh kerana wanita ni sunnah imam duduk di tengah-tengah. Jadi kalau kita pusing belah kanan ke belah kiri ke kepala dia sama, duduk tengah-tengah belakang. Sama je, sebelah kanan imam tu separuh je tubuh. Tapi oleh laki-laki, oleh kerana kita sunat duduk di kepala, maka kita pusing dia belah kiri supaya imam duduk di kepala dia, body dia lain semuanya sebelah kanan imam. Nabi kita kata afdalnya kita solat tu di mana? Di sebelah, duduk di sebelah kanan imam. Kita kata itu taklil. Dari sudut dalilnya, yang ada dalil, kita pun rasa pelik juga. Sahabat tak sebut pun kanan kiri. Yang sebutnya tengah kepala. Itu je. Maka kata itulah saya lebih memilih pandangan yang mengatakan la baksa, tidak jadi halangan kita nak letak wanita belah kanan ke, laki-laki belah kanan ke. Tak. Sebab tu saya sendiri, alhamdulillah, pendekatan saya tak bising-bising lah. Ni ada setengah ustaz, setengah imam. Janganlah backing sangat. Ya. Letak mayat pun tak erti. Kepala laki-laki belah kiri, belah kanan. Pusing.
Malu orang-orang yang angkat jenazah. Kita pula duduk depan orang mati. Sepatut lebih insaf, lebih tenang. Tanya je, mana kepala? Ni, pergi situ, laki-laki. Yang perempuan tak payah tanya, kiri kanan. Sebab memang kita kena duduk di tengah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pencerahan ini memberi ketenangan kepada para jemaah. Memang ada dalam kitab, kanan kiri. Tapi dari sudut dalilnya, kita pun tidak jumpa dalil tentang kanan kiri. Yang adanya, kalau kata Nabi kata yuhibbut tayammum, Nabi kita suka belah kanan. Memang mayat akan dikebumi pun belah kanan gini, kan? Tapi yang laki-laki tu kenapa? Sebab dia, tali dia sana je. Kerana nak ambil panjang dia punya apa ni, jarak di antara kepala dengan kaki belah kanan imam. Wallahu alam. Soalan yang ketujuh. Ada imam di masjid lepas solat fardu zuhur, lepas zikir, dia baca tadabbur ayat pula. 10 ayat hingga 10 minit. 5 hingga 10 minit. Selepas itu baru solat ba'diyah. Mana lebih afdal? Selepas zikir solat dulu ke? Baru baca Quran? Ataupun boleh je? Jawab dia, yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, zikir selepas solat tu jangan lupa. Ni saya dah senaraikan 10 bacaan. Zikir lepas solat. 10 bacaan dalam ni ada. Huraian dia dalam buku kita ni. Dalam buku yang telah kita bagi PDF ni. Yang belum dapat PDF tu boleh minta dengan admin. Kita bagi percuma, alhamdulillah. Maka kita zikir lepas solat dulu. Habis zikir lepas solat, barulah kita kata, mari kita baca tadarus Quran 2 muka, 1 muka, 5 minit, silakan. Habis bila nak solat ba'diyah? Solat ba'diyah tu tuan-tuan kena ingat. Solat ba'diyah ini kita boleh dari kalau zuhur, waktu dia sampai ke asar. Waktu sampai mana? Sampai asar. Maknanya selagi tak asar boleh je solat ba'diyah. Bahkan afdal solat ba'diyah di rumah. Kalau confident, yakin balik. Kalau balik jumpa nasi je, solat di masjid. Maknanya tidak ada halangan lah masalah ini. Cuma yang saya bimbangnya kadang-kadang imam tu gopoh sangat. Nak tadarus, nak baca Quran, lepas Isya nak baca surah Al-Mulk, tertinggal zikir lepas solat. La, kita kata zikir lepas solat itu sunnah lepas solat. Adapun baca surah Al-Mulk dekat nak tidur. Oh, tak baca lah ustaz. Tak baca, habiskan zikir lepas solat, baca Al-Mulk. Kemudian baru solat ba'diyah, boleh. Tartib tu kena ada. Jangan buat suka-suka kita je, jadual kita tu. Soalan yang ke-8. Anak-anak isteri pertama tak bagi harta peninggalan ayah kepada adik-beradik tiri sebapak. Orang ni mati. Bila mati, dapat diketahui bahawa pakcik ni, relax ya dia. Tak dapat dikesan, dia punya satelit isteri pertama tak boleh kesan pakcik ni ada bini lain. Bijak dia, rahimahullah. Allah Ta'ala lah bagi rahmat kepada dia. Bila mati, baby datang. Siapa? Nak tengok abah. Nak tengok daddy. Daddy? Aduh. Ada daddy pula segini. Sudah. Kan? Maka bila dia selesai semua pengembun minyak tak ada kelahi lah gitu. Hari mati kelahi buat apa? Kalau mati, tiba-tiba adik-beradik ni, ibu isteri yang pertama ni ambil harta ni, dia bagi kepada anak-anak dia, tak menerima kedatangan anak-anak daripada isteri lain. Apa nak buat? Ni ramai lagu ni. Sebab itulah kita kata hati manusia tak dapat dikesan. Wallahu yatawallas sarair. Allah Ta'ala yang tahu dalam hati orang. Nah, macam mana suami aku ni boleh kahwin lain sampai ada 3 orang anak baby kecil? Dan kes ni ada makcik memang datang rumah saya, bawa anak kecil-kecil lagi. Ustaz, budak ni tak dapat apa daripada pusaka ayah dia. Harta bapak dia ni dibagi oleh anak-anak yang isteri yang pertama. Dia tak menerima kita. Kita kata tak apa, dunia ni kecil je tuan-tuan. Dunia ni kecil. Tetapi ingat baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara
wa sayaslawna sa'ira. Siapa dia makan harta anak yatim. Mu tak bagi harta pok dia kepada budak yatim ni, kamu makan harta anak yatim. Semua yang kamu sumbat dalam perut kamu neraka. Na'udzubillah. Ayat Quran. Tuan-tuan ambil ayat 10 surah An-Nisa. Hantarlah ayat ini kepada keluarga yang tak nak bagi sana harta pusaka itu. Ya Allah, na'udzubillah. Hadis Ibnu Abbas kata, Nabi sebut, aqsimul mal baina ahli faraid ala kitabillah. Bahagilah harta-harta pusaka ini mengikut faraid. Dia ada anak berapa orang pun dengan isteri mana pun, kalau anak dia sah, anak dia dapat kita buktikan dengan kad pengenalan surat beranak bahawa anak si mati, maka dia menerima pusaka ayah dia sama dengan abang-abang dia yang lain. Tak ada beza. Bahkan isteri dia pun sama juga. Share dengan awak, makcik. Ni yang kita tak sedar ni, Ustaz. Dah lah dapat 1/8 isteri. Bagi 2 pula dengan mek ni. Alah lah mek ni pun gelenyanya ambil tu laki kita. Contohnya, marah. Tak. You berdua share 1/8. Anak-anak ikut faraid. Sama je. Sebab anak dia. Anak bapa tu. Allahu Akbar. Jangan main. Ramai kezaliman yang dibuat seperti ini, ramai. Tolong-tolong sampaikanlah kepada siapa-siapa saja yang terlibat dengan masalah ini, supaya kembalikan harta anak yatim itu, harta pusaka mereka, kembalikan kepada mereka mengikut keadilan. Allahu Akbar. Atas dunia ni berapa hari ya kita nak ambil, itu rampas harta orang tu. Dah lah harta orang, bukan harta orang biasa. Anak yatim, amwalal yatama. Lagi dahsyat. Soalan yang ke-9 ada kaitan dengan ini juga. Hukum ayah bahagikan harta kepada anak-anak semasa masih hidup. Ini banyak ni, ada orang tanya soalan. Dia kata, Ustaz, saya harap saudara pakcik yang tanya soalan ni ada bersama kita ni, insya-Allah. Dia kata, Ustaz, saya dah bagi dah harta kepada anak-anak saya. Saya dah bagi semua dah harta. Rumah bagi, tanah bagi, tapi syarat. Apa dia syarat? Nama-nama mereka saya yang memerintah. Duit sewa rumah saya ambil, duit kebun saya ambil, duit. Sah ke tak sah? Menariklah dia tanya soalan. Saya kata, saudara yang bertanya, perbuatan itu salah. Tengok dalam kitab kita ni. Dalam kitab kita kata, amma taksim at-tarikah. Membahagikan harta pusaka, harta kita ni, sebelum kita mati. Boleh ke tak boleh? 2 cara. Saya baca senang, baca kitab Imam Ibn Hajar. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, rahimahullah ta'ala, dia kata, apabila seorang bapa itu bahagi harta-harta dia kepada anak-anak dia, dengan 2 cara. Fa in kana bi tariqi al-hibah, kalaulah dia bagi sungguh. Tamlik, hibatan tamlikan. Mana dia bagi milik semati. Dia bagi sungguh. Bagi milik dia panggil. Dan al-mustawfiyah, yang cukup syarat-syarat pemilikan. Ada ijab, ada qabul, ada ambil, ada izin. Anak, abah bagi kepadamu rumah ni. Nilai dia 200,000. Panggil anak yang kedua pula, abah bagi kamu, oleh kerana mu anak laki-laki, aku bagi harta kebun. Nilai dia lebih kurang juga, 200,000. Ni, mari kita pergi jawab tanah, tukar nama, geran, ambil. Bagi sungguh. Sah. Itu dia panggil hibah. Pemberian. Wa kana zalika fi hali sihhatil wahib. Ayah dia pun sihat walafiat, tidak dipengaruhi oleh mana-mana orang. Akal dia pun orang panggil boleh cakap baik lagi lah, kan? Maka sahlah dia. Dan setiap orang memiliki harta yang telah diberi oleh ayah. Ayah dia yang kata apa? Bah, ya. Alhamdulillah, duit yang geran tanah yang abah bagi semalam, besok saya nak pergi ke bank. Buat apa? Nak pergi cagar, nak beli bangunan ni. Lek apa aku dah bagi.
saya ini milik saya lah, bah. Itu dia panggil milik penuh. Waman mata, baik. Wa in kana, siapa dia bagi kepada anak bi tariqin, ini kata Ibn Hajar ni, bi tariqin ghair tamlik syar'i. Bagi nama je. Anak tak tahu mana kebun, tak tahu apa benda. Kita mengata semua fatilkal qismatu batilatun, itu pembahagian yang batil. Fa iza mata, kalau dia mati, kana semua harta dia itu kumpul balik jadi pusaka. Intaha, kata Imam Ibn Hajar. Jadi saya tengok ramai di kalangan ibu bapa hari ini sayang kerana ataupun nak lari harta pusaka, dia bagi siap-siap ada nama. Nama orang tu, nama orang ni, tapi anak dia, mana hartamu, tak tahu mana pun. Tujuan dia nak buat lari daripada harta. Khususnya bagi orang tak ada anak laki-laki. Dia bagi pada anak perempuan dia. Sebab apa? Kalau dia mati esok, oleh kerana dia tak ada laki-laki, adik-beradik dia dapat sikit. Dia panggil asabah. Nak lari daripada pusaka, kamu larikan harta orang kepada anak-anak tanpa hak. Ibn Hajar kata, qismatun batilatun, pembahagian yang batil, yang tidak sah. Bermakna, anak kita ambil harta pak saudara, makan haram. Hati-hati tuan-tuan. Itu dia panggil tamlik, harta pusaka. Kalau nak bagi sungguh. Tapi kalau setakat bagi saja, bagi mulut, maka pembahagian itu tidak sah. Bila dia mati, kembali semula kepada pusaka. Nama. Tapi harta itu harta pusaka. Agaknya jelaslah di sini. Para pelajar sekalian. Kena ingatlah. Mujarak kalam. Bagi dengan mulut je. Tak jadi apa belaka tu. Aku begitu bagi ni, tak usah. Percayalah tuan-tuan dengan undang-undang syariat, undang-undang pusaka yang ada ini sudah baik. Soalan yang ke-10 hampir sama dengan tadi juga. Banyak masalah. Datuk bin kan, ambil cucu bin kepada dia. Tujuannya kalau dia mati, cucu ni boleh dia ambil duit pencen dia. Macam mana Ustaz? Masya Allah. Kita belajar dalam tafsir surah Al-Ahzab semalam. Abu Anah telah huraikan status anak angkat. Tapi masalahnya bukan anak angkat biasa ni, cucu dia bin kepada datuk. Boleh ke tak boleh? Jawabnya sama juga. Cucu ni kena bin ke ayah dia. Sebab cucu nak terima pusaka, dia kena melalui ayah dia. Ayah, atuk, ayah baru cucu. Kalau ayah ada adik-beradik lagi, cucu tak dapat. Jadi tak boleh kita buat macam tu. Lebih-lebih lagi pula, undang-undang ni pula dia kelentung kepada undang-undang nizam kerajaan. Dia ada anak kecil, ada. Pencen dia boleh ke budak tu. Budak tu tak berhak menerima pencen. Sebab bukan dia anak yang boleh terima, dia cucu tak boleh terima. Bermakna kita telah meninggalkan harta haram kepada cucu kita sampai dia besar. Na'udzubillah. Jangan duk nipu tuan-tuan. Saya banyak juga dengar cerita orang-orang yang duduk di negara lain. Dia terpaksa cucu dia letak bin dia. Sebab apa? Sebab dia dapat kerakyatan. Itu panjanglah cerita saya, tak nak masuk dalam bab yang pelik-pelik. Yang kita nak masuknya di sini je. Di sini, di mana di dalam bab harta pusaka ni. Wallahu a'lam. Jangan. Tak dahlah tipu dua kali. Satu lagi tipu bin anak kepada cucu, kepada ayah. Tu ayah. Yang kedua, kelentung kerajaan pula pergi ambil duit pencen yang budak tu tak berhak. Masya Allah. Allahu Akbar. Macam mana lah tu ayah mikir macam ni? Patut kita tu ayah ni nak mati ni lah kita takut ke Tuhan. Ni kita pula ajar anak cucu kelentung pula. Kelentung kerajaan. Soalan yang ke-11. Apakah hukum anak angkat dengan kakak angkat? Banyak soalan ni sebab masuk surah Ahzab ni kan kita bincang bab anak angkat. Dia mari soalan yang banyak ni. Dengar baik-baik soalan ni. Kalau tidak pening ni, banyak angkat-angkat saja ni. Apakah hukum anak angkat dengan kakak angkatnya? Ibu angkat sebut tidak pernah menyusukannya ketika bayi. Tapi anak angkat sebut dapat susu dari adik ibu angkat tersebut. Ibu saudara angkat. Berapa kali angkat kita ni? Kalau angkat sana, angkat sini, akhir tak tahu apa ni berat ni. Jawab dianya, anak angkat dia
Oleh kerana ibu angkat ni mungkin tak ada susu, dia nyusukan dengan adik dia. Alhamdulillah selesai satu lapis. Satu lapis dia selesailah. Sebab apa? Sebab dia dapat budak tu jadi mahram, anak saudara susuan. Manakala budak lelaki-lelaki dengan mak angkat dia tu anak saudara dia lah, jadi mahram lah. Duduk dalam rumah tu dari sudut auratnya lepas. Alhamdulillah. Habis dengan kakak-kakak angkat dia macam mana? Dengan anak makcik ni tak jadilah, dia jadi sepupu. Jadi sepupu tidak mahram. Payahlah sikit tu. Jadi dengan mak selesai ada masalah, dengan adik-beradik angkat pula ajnabi. Mana ajnabi tu orang asing dalam rumah. Mana adik-beradik dia tu kena tutup aurat, tak boleh bercampur bebas, dan undang-undang lain lagi lah. Soalan yang ke-12. Bagaimana cara nak rujuk kepada hadis? Kerana ustaz pun duduk khilaf juga tentang hadis. Sedap juga dia soalan ni. Sindir kita orang dia. Ustaz pun khilaf juga. Ustaz cerita dalam kuliah kita ni, peranan hadis menjelaskan hukum yang umum dalam Quran. Tapi apabila berlaku perbezaan memahami maksud hadis yang kini sedang berlaku di kalangan setengah ustaz, sumber apa pula kita nak rujuk? Menarik ni. Kami dah keliru ustaz. Contohnya seperti hadis tentang siapa tak ada guru seperti berguru dengan syaitan. Jumpa dah. Saudara yang bertanya, hadis bukan salah. Yang salahnya pembawa hadis. Siapa berguru, saya tak ada guru, saya tak guru dia. Ini bukan hadis. Sekarang ni masalah kitanya bukan salah hadis. Betul, hadis itu menjelaskan perkara hukum yang mujma' dalam Quran. Yang salahnya kita. Bila berlaku khilaf, kita kena balik kepada disiplin ilmu hadis. Contohnya dalam masalah, ada ustaz kata boleh mimpi, boleh jumpa Nabi hidup-hidup. Yaqazah. Berdasarkan hadis ni. Dalam Bukhari ni. Contohnya kita kata. Yang seorang kata tak boleh. Baik. Ketika itu kita balik kepada syarah hadis. Ulama-ulama muktabar syarah hadis ni macam mana? Dia kumpul semua hadis, kemudian dia syarah. Kita tengok, rupanya yang syarah kata tak boleh tengok itu lebih kuat daripada yang kata boleh tengok. Maka kita ambil yang ni lah. Bukan salah hadis, salah kita, cara kita. Hadis akhir zaman ni, orang duk sibuk dengan alamat kiamat ni. Siapa dajjal boleh cair masuk dalam orang. Kita kata hadis tu perlu dihurai. Ulama hadis cakap macam mana? Ulama dulu cakap macam mana? Maka kita pun nilai, gini rupanya. Ataupun ustaz ni bawa hadis. Ustaz ni bawa hadis, kita pun tengok. Hadis dia ni sahih. Ditafsir oleh Imam Nawawi begini. Hadis dia ni memang hadis palsu. Ditafsir oleh Tok Syekh tu begini, tolaklah dia. Ini masalah kitanya. Yang bawa hadis palsu itulah lagi ramai pengikut, lagi ramai penta'assub. Maka jadilah kecelaruan seperti yang tuan celaru sekarang. Nilai. Macam tadi juga isu tauhid tadi. Bila kita belajar dua-dua aliran, kita tengok. Biar ramai guru tak apa, tapi kita nilai itu tinggi. Baru kita nak, ini ustaz ni bawa hadis. Ustaz ni bawa hadis. Huraya dia macam mana? Yang ni hurai macam ni. Yang ni hurai macam ni. Kita pun tengok. Kita walaupun tidak belajar hadis, tapi kita ada apa? Kita ada akal untuk menilai. Alhamdulillah. Tak ada keliru masa ni, insya-Allah. Soalan yang ke-13. Mohon pencerahan berhubung dengan orang yang uzur. Kena stroke. Tak boleh bergerak dah. Mana dia nak solat, kena orang datang bantu. Bersihkan dia, kemudian ambil wudu, kemudian ajar dia solat. Boleh ke mereka solat qasar dan jamak? Jawab dia gini tuan-tuan, kaedah. Solat qasar ni khas untuk musafir saja. Solat qasar untuk musafir saja. Solat jamak, kita tengok, dalam musafir kita boleh qasar dan boleh jamak. Tapi dalam keadaan tidak bermusafir, seperti orang sakit ni, dipanggil darurat, boleh jamak saja, tak boleh qasar. Mana Pak Makcik ni ada dua pilihan.
Sama ada kita guna jamak suri, gambaran jamak tapi bukan jamak. Contohnya kita kata Zuhur asar pukul 4.45 kan. Maka kita mari rumah mak kita ni, ayah kita ke, pukul 3, pukul 4 kita mandikan dia. Mandi, bersih, pakai cok molek. Kita pun suruh dia solat Zuhur pada pukul 4.30. Solat Zuhur. Sudah solat Zuhur, duduk zikir astagfirullah, orang azan asar. Terus ajar dia solat asar. Itu dia panggil jamak suri. Ini baik. Maknanya yang Zuhur di akhir waktu, asar di awal waktu. Maghrib dengan Isya pun sama juga. Ya. Ataupun masyakkah tinggi. Memang tak ada masa nak buat. Jadi kata dia sebagai ulama mengatakan, bolehlah kita jamak kerana masyakkah yang tersebut, tapi kita kena solat 8 rakaat, Zuhur 4, asar 4. Tak boleh qasar. Wallahu alam. Jelas itu. Kena fahamlah, qasar itu untuk orang musafir. Orang yang duduk di kampung tak ada qasar. Soalan yang ke-14, adakah cara mandi sunat taubat? Viral dalam video sekarang ni, sebahagian daripada cara pengubatan. Orang kena dadah, orang kena apa, lepas dia bagi ubat, dia mandi. Kita kata itu cara perubatan. Tidak jadi masalah. Cuma kalau kita kata setiap kali kita nak taubat kena mandi, adakah sunnah? Soalan dia itu, adakah sunnah? Jawabnya, tidak ada sunnah macam tu. Sebab itu Imam Nawawi kata, iza aradal kafir al-Islam, kalau kafir nak masuk Islam, kita kena ajar mengucap selalu. Wala tuakhiruhu lil ightisal, jangan tangguh dia mandi dulu, jangan. Takut dia nak pergi mandi, sepak akar kayu, rebah mati tak sempat mengucap. Nanya. Nawawi kata la yuakhir mengucap. Bal tajibul mubadarah bil Islam wa yahrumu tahriman syadidan ta'khiru lil ightisali wa haram kalau kita nak tangguh-tangguh kan nak suruh pergi mandi. Itu kata Nawawi. Sama juga awak nak masuk Islam, hari ni hari cuti, habis mari hari Senin buka pejabat, 3 hari lagi awak jamin dia hidup? Tak jamin. Jangan mengucap dulu. Yang penting kita kena interview dia, kita munakasyah dia, kita orang panggil betul-betul bincang lah. Dia nak Islam, yakin, mengucap. Daftar, tunggu hari Senin. Tak apa. Andai kata sudah dia mengucap, dia naik motosikal nak balik rumah dia, nak tunggu hari Senin, happy sangat ni, dah jadi orang Islam, keluar daripada rumah kita, zam, lori masuk. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tenang hati kita sebab dia dah mengucap 2 kalimah syahadah. Nak ke bumi dikubur orang Islam tak dapat sebab belum ada surat. Tak apalah, tanah kubur mana pun Allah Ta'ala tahu. Malaikat tahu dia ni mati dalam keadaan Islam. Tunggu hari Senin tunggu hari Senin. Dia keluar daripada rumah kita, mati. Astaghfirullahalazim ya Rabbi, dia belum mengucap lagi. Apa nak awak nak jawab apa depan Tuhan esok? Nawawi kata ni, ta'khiruhu lil ightisal yahrum, haram kita menangguhkan syahadah sehingga dia pergi mandi dulu pun haram, kata Nawawi. Apalagi kalau nak tunggu sampai hari Senin, sampai buka pejabat. Allahu akbar. Maka dengan itu kata di para ulama, tidak ada mandi taubat. Cuma orang kafir itu mandi kalau dia sudah mengucap, kita suruh dia pergi mandi, buang dia panggil na'arat peninggalan jahiliah, itu tak ada masalah lah. Tapi saya rasa lah video yang viral tu masalah pengubatan tadi tu. Sebab anda juga tengok kawan-kawan kita ni, dia biasa nak ubat orang yang kena dadah ni. Ustaz tu mandi dia sapa menggigil ketar. Lepas tu dia bagi zikir pula 3 km dengar. Kata kenapa kuat ni Ustaz? Nak keluar dadah dalam. Wallahu alam lah. Yang pentingnya jangan duk payah-payah lah. Dia punya cara yang Nabi kita ajar simple je. Tapi itu cara dia ubat. Wallahu alam. Soalan yang terakhir insya-Allah. Apa komen Ustaz berkenaan dengan rosaknya masyarakat apabila ramai orang yang tahu senyap? Kita tengok benda mungkar, kita senyap. Bahaya tuan-tuan.
Bila tengok benda mungkar kita senyap, itu sangat berbahaya. Sebab apa berbahaya? Yang pertama sekali tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Sa'id Khudri itu, man ra'a minkum munkar, siapa dia tengok benda mungkar, ubah dengan tangan. Tak boleh tangan dengan mulut, tak boleh mulut dengan iman, dengan apa, dengan hati. Wa zalika adhaful iman. Hadis ni masyhurlah, hadis Ibnu Mas'ud ni kan, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ada hadis lagi, bila kamu tengok benda mungkar kamu tak ingkar, maka Allah Taala akan turun bala kepada semua sekali. Nauzubillah. Dan kesan, saya tak nak ceramah ni, kalau nak ceramah panjang. Kesan daripada diamnya para ulama kepada benda mungkar, sebagaimana kata ulama salaf, hina sakata ahlul haqqi 'anil batil, bila ulama yang tahu benda benar ni diam, orang batil menyangka apa yang mereka buat betul. Ini bahaya ni. Bahaya kata orang. Banyak kata-kata ulama salafus salih yang mengatakan bahayanya, satu bahaya dari sudut bala. Bila kita tak ingkar mungkar, maka bala akan datang, semua sekali kena. Satu lagi bahala dari sudut masa depan umat. Dia panggil menormalisasikan maksiat. Bahaya. Dulu kalau kita tengok orang tak tutup aurat, bahaya dia ni tak tutup aurat ni. Sekarang ni tak tutup aurat biasa. Sebab apa biasa? Sebab apabila kita sebagai ustaz selebriti masuk dalam TV, pengacara yang duduk depan kita, bersempur depan kita itu tak tutup aurat, kita pun tak tegur sepatah pun. Seolah-olah kita ikrar dengan pakaian dia. Ustaz, Abu Ana cakap baik, kami dijemput. Iyalah awak dijemput. Tapi awak tak ingkar mungkar, berlaku depan mata, duk cakap kau netizen yang entah di mana. Nanti orang kata, tak apalah, kita tak pakai tutup aurat pun, ustaz endorse ya, macam ni. Iza sakat alak. Bila berlaku isu-isu dalam negara, contohnya berlaku penjualan arak, berlakunya riba, berlaku juli, kita kena tegur. Paling tidak pun bilisan ni dengan lidah kita, kita kata mungkar itu. Mungkar pula dah. Tapi kita kena ingatlah, banyak berlaku benda-benda khurafat dalam masyarakat. Bila kata khurafat ni dibuat oleh biasanya orang-orang yang mengaji agama juga, buat benda pelik-pelik. Maka kalau kita tak tegur, nanti satu budaya dalam masyarakat ni orang terikut. Tak apa. Saya ingatlah perjuangan saya mula-mula balik ke pondok ni. Masa tu ramai sangat orang guna khidmat pondan untuk majlis perkahwinan anak-anak. Kahwin pondan. Ramai. Rumah orang ni pondan, rumah orang ni pondan. Pondan tu bapak jantan awal. Bukannya orang perempuan. Dia pergi make up, duduk dalam bilik, kawan tu tukar baju dalam pun. Dia tak tengok lah benda tu. Tapi orang Kelantan kata duduk gelewak tu makna duduk pergi mari dalam bilik pengantin ni, sibuk ni. Mungkar hazah. Kita tegur, Alhamdulillah nampak sekarang ni dah kurang. Maknanya kalau kita diam, pak rumah ustaz pun si pondan tu masuk juga. Jangan. Jadi kita kena tegur lah. Kalau tidak, jadi normalisasi lah. Bila mari benda mungkar, normalisasi. Bila kita kata, kenapa anak orang Islam pakai main sukan sampai pakai bikini, nampak semua ni? You ustaz janganlah kolok sangat. Ini orang sukan. Awak nak tengok orang pakai telekong pergi masjid. Sukan ke tak sukan, kalau benda tu mungkar maksiat, awak kena tegur. Ini masalah kita. Jadi kita kena usaha lah, tuan-tuan. Jangan sampai menjadi satu normalisasi, norma baru dalam kehidupan, mungkar jadi tak mungkar. Sekarang ni banyak mungkar, tak jadi tak mungkar. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, akan berlaku nanti benda yang baik jadi, benda tak baik jadi baik. Hak baik pula, kita yang tegur ni pula salah. Ustaz ni mulut lembik basi body dia kata ni. Suka cara orang. Cara orang apa? Cara aku tegur maksiat. Sukarlah kita nak hidup di zaman kita hari ni. Kata orang sebagian dalam hadis, Nabi kata seperti megang bara api. Pegangnya panas, lepas jatuh. Tegur salah, tak tegur bersalah. Bersalah dengan Allah.
Tegur salah, masyarakat marah, netizen makan marahin kita. Dia serang kita main-main. Oh, dia serang hari ni buat video. Fitnahkan kita macam-macam. Kita kata tak apalah. Kalau benda tu tak betul, mungkar, khurafat, benda yang bid'ah yang dilarang oleh para ulama, kita tegur. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tamatlah kita 15 soalan untuk hari ini. Kita tangguh dulu kepada soalan-soalan yang ada kepada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.